Semoga mendapat manfaat bersama. Dengan itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakir Al-Suha bagi menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah maulana wa qudwatuna Syekh Daud ibnu Abdullah al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai pengajian ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan rahmat Allah serta salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula, dan tiada daya meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tiada kuasa untuk berbuat taat. Illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Amma ba', adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu pengajian yang disusun oleh pihak Adidatan Kuasa Masjid berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu tajuknya Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Moga-moga pengajian kita pada malam ini sedikit sebanyak akan mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah dan juga ketaatan dan keyakinan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita akan dimuliakan Allah di dunia dan ditempatkan Allah di syurga nanti di hari akhirat, insya-Allah. Amin
ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi apa yang kita nak bicarakan pada malam ini iaitu ta'liqun latifun fi kulli minal Isra' wal Mi'raj. yakni suatu ta'liq yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dengan kata lain, kalau kita nak cerita Isra' wal Mi'raj ni betul-betul tak cukup masa pun. Sebabnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku tak adalah nak kata tengah malam sangat, tapi setengah pendapat riwayat ulama mengatakan lebih kuranglah waktunya, lebih kurang dekat lepas isyak macam tu. Tapi waktu tu boleh ada lagi waktu isyak, boleh ada lagi sembahyang isyak lagi. Cumanya waktunya lebih kurang gitu. Ada setengah kata dalam lebih kurang pukul 10 gitu. Waktu tu pun jam tak ada lagi, lebih kurang gitu. Maknanya tak adalah awal malam sangat dan taklah lewat malam sangat. Dan habisnya iaitu menjelang subuh, hampir kepada subuh pagi. Lebih kurang kalau tempat kita ni macamnya lebih kurang pukul 6, pukul 5, pukul 6 gitulah. Habis Isra' Mi'raj tu. Jadi kalau nak cerita sebiji demi sebiji, maka kena ambil masa macam Nabi pergi Isra' Mi'raj agak lah. Makna kat 5 ke 6 jam. Boleh 5-6 jam sini. Boleh aja. Sejuk nasi kat luar tu lagi. Jadi tak payahlah. Kita ambil taklik latifun saja. Kita ambil taklik yang sedikit. Makna kata nak cerita semua memang tak dan. Banyak terlampau banyak sangat peristiwa yang berlaku dalam tempoh perjalanan agung baginda Nabi SAW tu. Jadi kita cerita yang mana kita dapat sajalah, yang mana kita mampu saja. Lagipun Isra' Mi'raj ni tiap-tiap tahun dah kita sambut. Cuma kadang-kadang benda ni untuk kita peringatkan semula sahaja kepada diri kita masing-masing. Dan apa ibrah ataupun tauladan ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah peristiwa Isra' wal Mi'raj ni. Baik. Ja'alahum Allahu khalisan liwajhihil karim. Semoga Allah menjadikan apa yang kita buat pada malam ni, pengajian ni, cerita tentang Isra' Mi'raj Nabi ni, moga-moga jadilah semata-mata hanya untuk zat Allah. Maknanya ikhlas. Moga-moga apa kita buat malam ni biar betul-betul ikhlas. Bila ikhlas, ganjaran pahalanya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat berlipat kali ganda. Jadi yang belum berniat iktikaf, niat iktikaf duduk dalam masjid sambil niat untuk mendengar majlis ilmu, untuk menuntut ilmu agama Allah. Jangan ada di antara kita yang berniat semata-mata nak duduk untuk tunggu masuk waktu isyak. Kalau itu saja kita duduk, maka duduk kita ni jadi sia-sia. Duduk saja je lah, kosong kan? Jadi kita tak nak duduk ni kosong. Duduk ni nak duduk untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang kita sebut sebagai pahala majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah nafi'an li talibihi yaumal ma'abi. Dan lagi memberi manfaat apa yang kita buat ni. Maksud memberi manfaat, makna kata
boleh menyelamatkan kita nanti pada hari ma'abi. Ma'ab ini artinya hari kembali kepada Allah. Moga-moga apa yang kita buat ni menjadi bekal kepada kita pada hari akhirat esok, untuk kita selamat daripada dibakar dalam azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama sekali kita nak kena faham, dalam banyak-banyak nikmat yang ada di atas muka bumi ni, iaitulah nikmat menjadikan kita ni menjadi umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam suratul Nahli ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, kalau kita nak kiralah nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, tak dapat nak hitung, nak menunjukkan banyaknya dan dahsyatnya nikmat tu. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kenapa Allah sebut Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani? Sebab kebanyakan kita lupa akan nikmat Allah. Jadi ingat balik pada nikmat Allah. Moga-moga Allah ampunkan kita. Dengan mengingat nikmat, maka akan timbul rasa syukur. Nikmat yang besar iaitu nikmat dua, Islam dan iman. Walaupun nikmat Islam dan nikmat iman ini sudah menjadi nikmat yang besar, tetapi kata ulama, nikmat yang lebih besar ialah a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada dua makhluk, iaitu al-jinni wal insi, jin dan juga manusia. Nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau bukan kerana baginda Nabi kita Nabi Muhammad, maka takkan adalah yang dinamakan Islam dan juga iman. Tak adalah masjid, tak adalah kita semayang, dan tak ada Isra' wal Mi'raj. Malah bukan setakat itu, kata ulama, bila ditanya pada alim ulama, malam apakah malam yang paling dahsyat, paling hebat, kan? Adakah malam Lailatul Qadar? Kerana ada sebut dalam Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata ulama, benar. Tetapi jika didalami, maka malam yang lebih terbaik, malam yang lebih agung, malam yang lebih hebat, maka jawab para alim ulama, malam itu ialah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kalau tak dilahirkan Nabi Muhammad, maka nescaya takkan ada malam Lailatul Qadar. Maka simpulnya, semua kehebatan-kehebatan alam ini, kata ulama, Allah hadiahkan, kurniakan ke atas kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertuah, beruntung kerana menjadi umat kepada kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kata ulama, keindahan alam yang kita kecapi hari ini adalah hadiah Allah kepada Nabi, dan kita hanya menumpangnya sahaja. Kita tumpang kasih. Hakikatnya hadiah ni untuk Nabi, kita dapat tumpang kasih. Sama juga macam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, hadiah besar Allah kepada Nabi, kita menumpang akan ibrah ataupun
apa nama, tauladan pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Isra' wal Mi'raj ni. Sebab tu bagi kita manusia biasa ni, nikmat paling besar ialah nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Dan nikmat paling besar bagi Nabi itu sendiri, nikmat paling besar Nabi Muhammad, kata ulama, ialah nikmat dibawa jalan oleh Allah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tak pernah berlaku kepada mana-mana manusia dan mana-mana nabi dan mana-mana rasul, melainkan hanya semata-mata berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak cukup dengan tu, semua nabi-nabi bertemu Allah dalam keadaan ruh, bukan dalam keadaan ruh dan jasad. Maknanya setelah kematian ataupun kewafatan mereka. Adapun Allah izin atas Nabi kita Nabi Muhammad dapat bertemu Allah dalam keadaan nyata, yakni dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup dapat bertemu Nabi. Dahsyatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menghuraikan cerita Isra' wal Mi'raj ini daripada kitab yang saya mengaji dengan guru saya, iaitulah saya cedoknya daripada kitab Kifayatul Muhtaj. Kalau di pondok-pondok, kitab ni terkenal lah dalam cerita Isra' Mi'raj. Kitab ni dia khusus, dia tak ada cerita lain. Dia cerita Isra' wal Mi'raj sahaja. Kitab dia nipis je. Yang ni yang saya bawa ni yang Rumi punya, yang Jawi ni ada nipis ni saja. Kitab dia nipis je. Nipis sangat. Walaupun nipis, nak khatam dia, masa kami belajar dengan Tok Guru, ambil masa 3 bulan. Itu pun mengaji stop habis kitab lain. Bila masuk je bulan Rejab di pondok, Tok Guru akan tawakuf kitab-kitab lain, berhenti sekejap. Tok Guru hanya fokus satu kitab saja, iaitu Kifayatul Muhtaj, cerita tentang Isra' Mi'raj. 3 bulan baru habis. Sampaikan habis Ramadan dah, masuk Syawal dah, balik cuti sat seminggu, lepas tu datang balik pondok, sambung lagi kitab tu. Tak habis lagi cerita Isra' Mi'raj tu, sampai khatam. Tu nak ceritanya macam-macam cerita yang Allah buat dalam peristiwa ni, Isra' wal Mi'raj. Jadi kitab ni dikarang oleh Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, seorang ulama Nusantara, orang Patani, ulama alam Melayu, ulama kita. Dia belajar di Mekah dalam bahasa Arab, balik Malaysia ni, balik tanah Melayu, dia terjemah kitab Arab tu dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Maka jadilah dapat orang Melayu mengaji tentang ilmu cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi pada malam ni bukanlah kita nak khatam kitab, memang tak boleh habisnya. Kita ambil sikit-sikit je lah. Tapi tak salah juga kalau masjid buat pengajian kitab ni Isra' wal Mi'raj ni, kan? Sebab jarang ada masjid baca kitab ni, sebab dia hanya ambil peristiwa sehari tu buat ceramah je. Jadi nak dapat keseluruhan kisah tak dapat sebenarnya. Dia tak dapat semua. Dapat sikit-sikit je lah. Macam malam ni kita tak boleh nak hurai semua. Sedangkan banyak benda yang nak boleh kita dapat manfaat daripada keseluruhan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni adalah peristiwa yang memang benar-benar berlaku, walaupun ianya pelik. Benar-benar berlaku. Sebab apa kita kena cakap begitu? Sebab berlaku dah. Ada orang berkata Isra' Mi'raj ni cerita dongeng. Siapa yang kata Isra' Mi'raj cerita dongeng, jatuh kafir sepakat ulama. Kan? Ulama kata, siapa kata cerita Isra' Mi'raj ni cerita tak betul, atau cerita saja-saja direka, cerita Israeliat, cerita dongeng, cerita orang cerita saja, maka jadi kafir sepakat ulama. Sebab apa jadi kafir? Sebab dia ada dalil Al-Quran. Bila ada dalil Quran, siapa tolak, kafir. Sebab Allah sebut kisah ni di dalam suratul Isra'. Suratul Isra' pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Dan kita akan hurai ayat ni insya-Allah sagilah. Cumanya kita nak terang dulu apa yang dimaksudkan dengan Isra dan juga wal Mi'raj tu. Apa tu Isra wal Mi'raj? Isra ni asal perkataan sara. Kan? Juga dengan makna asra. Asra yusri isra'an, iaitu maknanya berjalan di waktu malam. Itu Isra. Isra ni maknanya berjalan di waktu malam. Itu hebatnya bahasa Arab. Satu kataan sudah menjelaskan semua. Memang makna dia Isra tu jalan waktu malam. Kalau jalan waktu siang nama lain. Tapi Isra ni maknanya jalan waktu malam. Makna dia tu. Itu dari segi makna bahasa. Makna dari segi istilah, yang dimaksudkan Isra, perjalanan baginda Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Daripada Mekah sampai ke Palestin. Itu makna Isra. Kemudian wa tu makna dan. Al-Mi'raj artinya tangga. Nak tangga. Mi'raj tu maknanya tangga. Tangga mana? Daripada Masjidil Aqsa naik langit pertama ada tangga. Dalam kitab ni dia cerita Allah malaikat turunkan tangga. Macam mana rupa tangga? Wallahu alam. Tapi disebut tangga yang penuh berlian, mutiara keliling dia penuh. Kan? Ada yakut warna merah disebut dalam kitab begitu. Ada mutiara warna, kita tak dapat nak bayang. Dan anak tangganya diperbuat daripada emas dan perak. Nah, daripada bawah ni Masjid Aqsa ni naik ke langit. Langit satu. Langit satu naik langit kedua pun tangga sampai langit yang ketujuh semua ada tangga. Naik. Tu panggil Mi'raj. Jarak setiap langit 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Apa maksud 500 tahun perjalanan? Maknanya kalau kita ambil seekor kuda yang paling laju dalam dunia, bukan paling slow, paling laju. Kuda ni kuda jantan, laju gila lari. Nah, kuda yang paling laju ni kita suruh dia lari selama 500 tahun. Kat mana dia berhenti, itulah jarak dia. Bayangkan, kuda tu dah lah laju, lari pula 500 tahun. Bukan sehari, sehari pun jauh dah. Kalau 500 tahun, bayang berapa jauh. Begitulah jarak daripada bumi nak naik langit satu nak naik langit dua. Sebab tu bila orang tanya ulama, habis kalau mereka tu keluar angkasa, pergi kat satelit, pergi kat bulan, adakah mereka dah sampai langit yang pertama? Tak, kata ulama. Tak sampai lagi, langit satu pun tak sampai lagi. Tu baru dipanggil langit dunia je, awan, langit dunia. Langit pertama jauh lagi, tak ada siapa pernah sampai melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lepas tu naik lagi langit dua, langit tiga, sampailah langit yang ketujuh. Dan kenapa naik tu di Masjid Al-Aqsa? Kerana disitulah pusat bumi. Tempat pintu keluar daripada bumi nak naik ke langit berada di situ. Dan kenapa dipilih Masjid Al-Aqsa? Sebab tu Masjid Al-Aqsa ni juga dipanggil namanya Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Jangan baca Baitul Muqaddis. Kata Baba Ridauddin, kan? Saya mengaji dengan dia. Dia kata siapa sebut Baitul Muqaddis salah. Baris dia tu salah. Yang betulnya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Tu. Maqdis atau Muqaddas itu asal katanya Qaf dal sin, Qadsun. Qadsun ni atau Kudus itu maknanya suci. Baitul Maqdis adalah maknanya rumah yang sangat suci. Kenapa rumah ni dikira rumah yang sangat suci? Kerana Baitul Maqdis ni tak pernah ada berhala padanya. Daripada awal dibina sampailah sekarang tak ada berhala.
Berbeza dengan Kaabah. Kan? Berbeza dengan Kaabah. Kaabah pernah ada berhala zaman jahiliah. Hampir 300 lebih berhala keliling Kaabah. Sebab tu awal-awal Islam pun kiblat pertama di Baitul Maqdis. Tu cerita dia. Dan bangunan yang mula-mula dibina adalah bangunan Kaabah oleh Nabi Adam alaihi salam. Setelah 40 tahun maka dibina pula Baitul Maqdis di Palestin. Jadi dua bangunan ni bangunan yang paling tua di atas tanah ni, di atas muka bumi ni. Cumanya ada berlaku runtuhan dan bina balik. Tapi asal tapak itulah asal sejak zaman Nabi Adam lagi. Kaabah dan juga Baitul Maqdis. Sebab tu umat Islam dia kena sensitif pada dua ni. Mekah, Kaabah dan Baitul Maqdis. Kan? Kena sensitif. Sebab apa? Sebab dua ni tempat mulia yang Allah Allah buatkan untuk kita yang menjadi hamba Allah. Kena jaga. Hari ni Palestin kena serang apa semua, buat tak kisah. Kan? Padahal di situ satu tempat. Sebab apa? Sebab itulah orang Yahudi dan orang Nasrani berlumba-lumba untuk dapat tempat tu. Sebab tu sekarang ni mereka tengah buat yang dipanggil sebagai Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di bawah Masjid Al-Aqsa. Sedar tak sedar, hari ni kita disibukkan dengan soal Covid. Wallahu alam, agenda ke tak agenda saya pun tak pasti. Tapi memang dunia sibuk dengan Covid, sibuk dengan vaksin. Dalam masa yang sama sebenarnya mereka tengah merencanakan di bawah tu, bawah Masjid Al-Aqsa ni. Dah korek dah. Memang dah siap dah pun. Tinggal lagi nak bawa naik je. Ada dah bawah tu. Mereka cari, ada satu peti simpanan. Dalam peti tu ada tongkat Nabi Musa. Konon-kononnya mereka nak ambil tongkat Nabi Musa ni, kemudian nak kontrol dunia dengan tongkat tu. Dia tak tahu yang boleh pakai tongkat tu hanya Nabi Musa seorang je. Wafat Nabi Musa, tongkat tu tongkat je. Ketuk belah sampai patah, tak belah laut. Sebab yang membelah laut bukan tongkat. Yang membelah laut bukan Nabi Musa. Siapa yang membelah laut? Allah. Ini soal iman, ini soal yakin. Tapi sedar tak sedar ni yang sedang berlaku. Jangan terkejut esok satu hari nanti tahu-tahu Masjid Al-Aqsa ni dah tak ada. Mereka dah robohkan secara senyap. Memang sebab tu dia nak tawan Palestin tu. Dia nak ambil tempat tu. Dipanggil Holy Land, tanah yang suci. Lepas tu orang Islam kena cakna benda ni. Lepas tu sekarang ni dia bawa konsep namanya normalisasi. Dia bawa konsep peace, aman. Aman dengan Israel. Kata dah lah, cukup lah kita gaduh dengan Israel. Lama mana nak gaduh? Kita aman lah dengan Israel. Sedangkan Allah sebut dah dalam Quran, walan tarda, kata Allah. Mereka lan ni nafi istiqbal. Maknanya penafian tu sampai bila-bila. Walan tu maksudnya dan tidaklah sampai bila-bila mereka akan reda kepada kamu. Yakni siapa dia? Yahudi wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani takkan reda kepada kamu selagi kamu tak ikut mereka. Sampai bila-bila? Maksudnya mereka sampai bila-bila akan tetap jadi musuh kita. Tiba-tiba sekarang dia bawa konsep normalisasi nak berbaik. Maka maknanya di situ ada tipu muslihat. Jangan terpedaya dengan konon-konon nak bawa kebaikan. Dan mereka punya rencana, mereka akan pusing keliling dunia dengan bawa konsep peace ni tadi. Bawa konsep keamanan, jangan berperang dengan Israel. Dia nak negara-negara semua iktiraf Israel, berdamai dengan Israel. Sebelum nak kata damai, kalau kita nak kata damai, maknanya mesti ada perang.
Siapa yang berperang dengan Israel? Yang perang dengan Israel Palestin. Dah apa kena-mengena dengan negara lain? Sekarang ni antara yang terawal kita betul-betul kecewa, UAE, United Arab Emirates, dah tanda tangan keamanan dengan Israel untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Ni dahsyat tu negara Arab tu. Berapa pula dia nak tanda tangan perdamaian, bila pula dia bergaduh dengan Israel? Nampak? Ni dia bawa konsep. Dan siapa yang lawan konsep peace ni, keamanan ni, maka akan diisytihar sebagai ekstremis, pengganas. Maka dunia akan cop orang yang tak nak keamanan dengan Israel ni sebagai ekstremis Islam, pengganas Islam. Maka orang akan lawan habis. Yang ni lah ujian besar kat kita. So ujian ni paling besar. Nah, ini fitnah Dajjal. Nah, siapa yang nak selamat, yang ni yang Nabi kata dia kena genggam Islam ni ibarat menggenggam bara api. Bara api buh kat tangan nak genggam. Ingat boleh genggam. Maknanya payah. Nak ikut Islam betul-betul payah. Akhir zaman. Ada. Tu cerita tentang Masjid Al-Aqsa. Kenapa Allah pilih situ. Baik. Kemudian kita hurai ikut ayat yang kita baca tadi, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Biasanya tak dan habis hurai ayat ni bunyi dah tik-tik. Jadi kita tengok malam ni sempat tak sempat habis ayat ni nak dihurai, kan? Pertama sekali ayat ni Allah mulakan dengan kalimah subhana. Ni kita tengok, perhati elok-elok. Apa saja Allah buat kita kena perhati. Inna anzalna Qur'anan Arabian, kata Allah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal, fikir. Kamu yang ada akal ni fikir, kenapa aku buat gini, buat gini, buat gini. Sama tak? Fikir, kenapa ayat ni Allah mulakan dengan kalimah subhana. Biasanya surah-surah lain Allah guna kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Biasanya alhamdu depan. Tapi surah ni Allah mulakan dengan subhana pada ayat ni. Maka timbul persoalan. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak cepat alim, perbanyakkan persoalan. Maka banyakkan kita bertanya, kenapa Allah buat gini, kenapa Allah. Bukan tanya tu pertikai, tapi tanya sebab nak cari hikmah, nak cari kebijaksanaan, nak cari ilmu. Maka kata ulama, ini kerana subhana itu adalah kalimah tanzih. Asalnya sabbaha yusabbihu, sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan. Yakni maknanya tanzih. Tanzih ni makna kalimah yang nak menolak sesuatu yang tidak patut pada Allah atau tidak layak pada Allah. Benda yang naqisun, yang kekurangan. Tak layak pada Allah memiliki sifat kurang walaupun sedikit, tak layak. Allah tak ada sifat kekurangan, sifat kejelekan, sifat tak elok, tak ada. Itu maksud subhanallah. Tu kita zikir pas mayang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maknanya maha suci Allah. Maknanya pada Allah ni tak terpalit, tak terkena sikit pun barang yang tak elok. Semuanya terbaik. Maka ulama kata Allah bersifat dengan sifat kamalatun. Maknanya sifat yang semua dengan sifat sempurna. Betul, kita boleh kata Allah ni paling, tapi jangan semua benda paling. Hati-hati, yang elok saja paling, yang tak elok tak boleh paling. Kita kata Allah paling baik, Allah juga paling jahat. Salah tu. Allah paling baik betul, paling jahat bukan Allah. Kenapa? Tak ada. Sebab jahat tu kekurangan. Allah paling bijak, Allah bukan paling bodoh. Paling bodoh kita. Jangan nak paling semua, habis semua benda dipaling. Paling pada sifat kamalat sahaja, sifat kesempurnaan sahaja, sifat yang elok sahaja. Itu makna subhana. Jadi kenapa Allah letakkan kalimah subhana di hadapan sekali? Kerana cerita lepas ni cerita yang dipanggil khariqul adah.
Khariqul adah ni maknanya cerita yang payah nak diterima dengan akal. Cerita yang pelik. Pelik tak pelik macam mana? Nak perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dalam satu malam saja. Kalau ikut kajian, perjalanan jarak yang beribu kilometer tu mengambil masa 3 bulan dengan menaiki unta. Zaman Nabi bukan ada kapal terbang, nak pakai unta. Kalau naik unta 3 bulan baru sampai. Ni satu malam, siap pergi siap balik. Jadi khariqul adah, mencari adat. Tak logik, payah nak terima akal. Nampak? Kalau kita fikir perkara ni berlakunya ke atas perbuatan ni atas kehendak Nabi, memang kita sepelik. Kalau Nabi yang nak berjalan memang pelik. Tapi kalau Nabi tu dijalankan tu tak pelik. Kalau Allah yang gerakkan Nabi, tak payah kata satu malam, satu saat pun boleh. Sebab tu pada Allah tak ada masalah, pada makhluk ya masalah. Jangan letakkan pada makhluk. Sebagai contoh, kan kita biasa dengar hadis Nabi kata nanti di hari akhirat kita terpaksa lalu di atas titian sirat. Sahabat tanya, titian sirat macam mana? Maka kata Nabi, titian sirat itu ibaratnya seperti sehelai rambut yang dibelah 7, kata Nabi. Kalau kita fikir dengan logik akal kita semata-mata, macam mana kita nak jalan? Tak payah kata belah 7, tak belah pun tak boleh jalan dah. Tak payah belah, ni belah 7. Tak payah belah pun tak boleh jalan. Dan kalau belah 7, awal lagi masuk ke dalam. Kita kata, macam mana nak jalan? Kalau kita nampak, kita yang jalan. Tapi kalau kita nampak Allah yang jalankan kita, boleh lepas tak boleh lepas? Tak payah kata belah 7, belah 700 pun kalau Allah yang jalankan kita, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yakin kepada Allah. Ini soal keyakinan. Pandang diri memang, pandang Allah. Jangan pandang diri. Diri tak ada apa. Kita mengaji ilmu tauhid kan, kat masjid ni saya tengok banyak pengajian. Nak belajar kitab tajwid, kitab tauhid tu, kemudian amalkan dalam kehidupan. Nak dipupuk keyakinan hati ni pada Allah. Nak pupuk yakin pada Allah. Kan? Nah, saya tadi nak datang ke sini, ada kawan hantar satu video. Dia air ni dia bubuh racun. Racun binatang tu. Kalau makan mati. Dia bubuh racun. Lepas tu dia kata nak tunjuk kebesaran Allah dan kehebatan mukjizat Nabi. Dia tuang madu pada racun tu. Serta merta jadi neutral balik, hilang racun tu. Racun tu jadi tawar dengan madu. Tu. Benda tu memang kalau fikir dengan logik akal, macam mana madu? Ni bukan pakai akal, ini yakin kepada Allah dan Rasulullah. Ni sebab ni soal akidah. Banyak orang dah jauh dengan akidah lah ni. Ni masalah ni. Sebagai contoh lagi, kita biasa dengar ayat inna solatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita dengar sembahyang itu kata Allah boleh mencegah perkara fasad, perkara tak elok dan perkara mungkar. Boleh cegah perkara mungkar. Sembahyang ni boleh cegah mungkar. Kalau ikut logik akal semata-mata, macam mana sembahyang nak cegah mungkar? Betul tak? Macam mana sembahyang nak cegah mungkar? Sembahyang benda lain, mungkar benda lain. Macam mana sembahyang tu nak kait dengan mungkar? Kalau ikut logik. Tapi kalau ikut iman, yakin dengan ayat Allah, buat je lah sembahyang tu, insya-Allah mungkar tu hilang. Ini soal yakin dengan ayat Allah. Samalah dalam peristiwa ni, Isra' Mi'raj ni. Kalau ikut nak logik akal, mana mungkinnya jalan sampai daripada Masjid Haram nak pergi Masjid Aqsa satu malam, lepas tu naik ke langit dah tu. Dah lah cerita jalan tu pun tak logik dah, naik ke langit lagi tak logik. Ini bukan pasal logik, ini pasal iman. Sebab tu Allah letak kalimah di hadapan Subhana, Maha suci Allah. Kalau kamu yakin dengan Allah, apa saja perkara yang tak terjangkau di akalmu, kamu akan yakin dan percaya. Nah, Allah berikan kita akal. Akal tu memang kita kena pakai dia, fikir dia, tapi jangan sampai melebihi wahyu.
Akal digunakan untuk mengikut kehendak wahyu, Quran, hadis. Jangan sampai Quran, hadis dipandu oleh akal. Akal dipandu oleh Quran, hadis. Akal kena ikut Quran, hadis, bukan Quran, hadis kena ikut akal. Yang jadi sekarang ni Quran kena ikut akal. Ini jadi masalah. Apabila ilmu sains, ilmu dunia dibelajar dulu, baru nak belajar ilmu agama, maka agama akan ikut sains. Sedangkan Nabi sebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah dulu, mana akhirat dulu. Belajar Quran dulu, belajar akhirat dulu, belajar Tuhan yang mencipta alam, barulah alam akan tunduk kepada Tuhan yang menciptanya. Nah, belajar akhirat dulu, barulah ni belajar Quran dulu, barulah belajar sains, baru sains akan ikut Quran. Ini terbalik, belajar sains dulu baru nak belajar Quran, maka Quran kena ikut sains. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang berlaku pada kita hari ni. Nah, tak yakin dengan agama, jauh. Jadi jaga-jaga, jangan terpedaya dengan fitnah akhir zaman. Nah, jangan lari daripada Quran dan hadis. Jangan kita tersasar. Kembali, orang kafir lantak dia nama pun kafir. Memang dia tak ada keyakinan pada Tuhan, dia ikut logik je. Nah, kita bukan kafir, kita orang Islam, maka logik tak boleh dikira semata-mata. Mestilah Quran, hadis di hadapan, logik kemudian. Benar tak? Sebagai contoh, contoh mudah, nak mudah faham. Kita mayang, tengah-tengah semayang tu imam baca Abi Fatihah, waladhalin, amin, kita pun amin. Dalam doa amin tu terlepah, ketepuh, kentut, berombak kain pelikat belakang. Makna batal lah kita. Betul tak? Kita pun keluar daripada jemaah, kita pergi belakang nak ambil uduk. Kan? Tengah kita ambil uduk ni, sahabat kita ni dia memang selalu lambat. Persatuan Masbuk nama dia. Dia pun sampai, dia kata, "Mat, hang buat apa?" "Ambil uduk lah." Sungka. "Kenapa?" "Aku terkentut tadi." Kawan dia kata, "Hang ni pakai akal sikit. Yang kentut kan ponggong, hampir basuh muka, buat apa?" Dia pun kata, ya dai juga. Loh, selama ni aku tak pernah mikir. Basuh ponggong. Dia pun selak kain melekat, basuh ponggong. Bodoh tak bodoh? Tu kalau pakai akal. Sebab yang kentut kan ponggong, buat apa pergi basuh muka? Itu kalau pakai akal. Tapi kalau pakai Quran, faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan kamu sampai ke siku. Tu nampak? Saya nak tunjuk bezanya pakai akal dengan pakai Quran. Bukan salah pakai akal, tapi jangan sampai lebih daripada Quran. Pakai akal, ikut Quran. Begini. Nak pakai akal memang tak terfikir dah. Cerita Nabi naik ke langit macam mana? Kan? Baik, baru sebut akal-akal, tik-tik dah bunyi. Tak habis lagi ni. Subhanallazi. Allazi artinya isim mausul, makna yang. Kemudian Allah kata asra. Asra ni maknanya diperjalankan, bukan berjalan. Kalau sara berjalan, tapi asra maknanya dijalankan. Bila dijalankan tak pelik lah. Saya buat contoh mudah. Ada seorang tu, katalah contoh, kita biasa tak pergi Aeon kat sini? Biasa pergi? Tak pernah pergi? Warak sini, pergi masjid je sini. Kat Aeon tu ada eskalator kan, eskalator naik. Jadi katalah contoh ada satu orang pakcik ni uzur sangat, jalan tak larat kan, memang tak larat, lembik duduk kat tepi eskalator tu. Kita pandang tadi, tengok dia duduk kat bawah tu, tingkat 1. Lepas tu kita pun kalutlah pergi cari barang, tengok balik dia, tengok tak ada dia kat situ, dia duduk tingkat 2 dah. Kita kata macam mana dia berjalan? Dia ni tak larat, macam mana boleh naik tingkat 2? Nak, kalau fikir logik akal, kalau dia yang berjalan memang tak logik. Macam mana nak jalan, dia tak larat. Macam mana dia dari tingkat 1 boleh naik tingkat 2? Tapi kalau dia dijalankan siapa? Eskalator tadi. Dia duduk atas eskalator yang tolak dia naik atas sampai dia tingkat 2. Pelik tak tu kalau begitu? Yang tu tak pelik. Sama lah gini, lebih kurang.
Kalau kita fikir Nabi yang berjalan sendiri memang pelik. Tapi kalau Nabi dijalankan Allah, mana Nabi duduk saja je, Allah yang jalankan dia setiap perjalanan ni, sampai naik langit lah apa semua. Yang tu tak pelik. Sebab dijalankan. Jadi kita kat gitu. Jadi dalam kehidupan kita, pengajaran yang kita boleh ambil, kita hidup ni ikhtiar tetap ikhtiar, tapi peganglah segala ikhtiar kita, tak ada bekas. Habis apa yang jadi ni semua dijadikan Allah. Kita usaha je, tapi usaha kita tak mendatangkan apa-apa hasil, melainkan Allah lah yang segala-galanya. Allah lah yang bagi jadi ke. Jangan ingat kita berniaga sungguh-sungguh, lepas tu dapat untung, kita rasa untung tu sebab kita. Tak, Allah. Jangan nampak kita. Kita usaha saja, tapi usaha kita tak ada makna pun hakikat sebenar. Yang sebenarnya Allah. Kalau macam tu ustaz, dia kata baik tak payah usaha. Kalau Allah nak bagi berjaya, berjayalah. Allah tak nak bagi berjaya, tak berjayalah. Tak payah usaha pun tak apa. Tak boleh juga. Sebab usaha itu lambang kehambaan. Sama juga kalau kita doa pun, Allah nak kata makbul, makbul. Allah kata tak nak, tak nak. Tak doa pun kalau Allah nak bagi, bagi. Jadi apa doa? Bukan masalah tu. Masalahnya dengan berdoa itu lambang kehambaan. Allah nak kita ada lambang kehambaan, baru kita layak dipanggil hamba Allah. Macam orang duduk tepi kaki lima mengemis, dia tak tadah tangan pun kadang-kadang orang bagi dia duit. Betul tak? Dia duduk saja, tiba-tiba dup, jatuh duit RM10. Orang baling kat dia, dapat 10. Dan dia tak tadah tangan. Kebetulan pula bukan dia mengemis pun, dia tunggu bini dia duduk dalam tu, dia duduk kat luar. Tapi kain pelekat koyak, dari orang ingat ngemis, bagi duit 10. Padahal tak tadah tangan pun dapat. Dah tadah tangan. Makna nak ceritanya, tadah ke tak tadah, kalau rezeki datang, datang juga. Duit tu jatuh, jatuh juga. Dah satu apa? Kalau jatuh tak payah tadah. Dah tadah tu lambang, lambang meminta-minta. Nah, lambang kesian. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Memang kita minta ke tak minta, Allah nak bagi, bagi. Tak nak bagi, tak nak bagi. Itu hak Allah. Tetapi lambang kehambaan kita pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, itu lambang kehinaan diri di hadapan Allah. Lambang memperhambakan diri di hadapan Allah. Hamba itulah namanya abdun. Sebab itulah dalam kitab, dalam ayat ni Allah sebut subhanallazi asra bi abdihi. Kenapa Allah tak guna nama Nabi kita? Subhanallazi asra bi Muhammadin. Tak, Allah tak guna nama Muhammad. Ataupun kenapa Allah tak pakai nama Rasul? Subhanallazi asra bi rasulihi. Tak, Rasul pun tidak. Tapi Allah guna kalimah subhanallazi asra bi abdihi. Abdi itu apa? Hamba, abdi. Hamba. Tu. Hamba ni kalau kena tempat yang betul, tempat sandarnya, dia akan jadi tempat yang mulia. Tapi kalau tak kena pada tempatnya, maka dia akan jadi yang paling teruk sekali. Tu kedudukan hamba. Kalau jadi hamba, sandar hamba tu pada makhluk, maka tempatnya bawah daripada tapak kaki lagi. Jadi macai. Jadi hamba abdi orang. Jadi kuli batak orang. Tu jadi hamba yang terhina. Sebab apa? Sebab hamba tu disandarkan pada makhluk. Makhluk tak ada apa. Tapi kalau hamba, perkataan hamba yang sama disandarkan kepada Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, sandar pada Allah, maka perkataan hamba tu, makam hamba tu, dia duduk akan tempat yang paling mulia, paling tinggi. Maka sebab tu kata ulama, makam paling tinggi bukan para nabi, bukan rasul, tapi makam paling tinggi hamba Allah. Kita nak pergi ke nabi, kita tak boleh. Sebab nabi bukan kita nak lantik diri kita sendiri. Tak boleh nak jadi nabi. Jadi YB boleh lah. Jadi rasul tak boleh tak? Memang tak boleh ya? Tapi jadi hamba Allah boleh tak? Boleh. Maka tak dapat tidak, dalam perjuangan hidup kita, kita kena capaikan diri kita sampai ke tahap Abdullah, yakni hamba Allah. Apa maksud hamba Allah? Bukan hanya dengan lafaz perkataan, tapi sebenar-benar hamba. Apa makna hamba? Hamba ni bahasa dia nampak macam
elok lagi lah, nampak macam lembut lagi. Bahasa kasar kita orang Melayu ni, kita sebut pencacai lah. Kuli batak. Jadilah kita kuli batak Allah. Maksud kuli batak Allah, ikut aja Allah. Jangan nak tikai, jangan nak komen apa, tak ada. Allah ikut, taat sungguh-sungguh. Sebab tu disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sungguh-sungguh, bukan sikit-sikit, bukan main-main, sungguh-sungguh. Itu hamba yang sebenar-benar hamba, bukan hamba cakap-cakap dia, hamba sungguh. Ikut. Ini orang nak laksana hudud, petikai, potong tangan, petikai, nak buat itu, petikai. Ada dia pula, dia guna istilah kita ni jangan Islamik sangat. Habis nak macam mana? Kafirik sikit gitu. Nah, jadi kita jangan Islam sangat. Habis tu nak campur kafir sikit. Separuh Islam, separuh kafir. Gila. Cuba tuan-tuan buat. Esok subuh datang masjid, pusat ke atas ikut Islam, pusat ke bawah ikut kafir. Macam mana? Pakai baju Melayu, pakai kopiah, kalau rajin sikit lilit serban, nak pegang tasbih, buh kayu sugi celah telinga, buh ridak atas lagu. Itu atas tau. Bahagian bawah seluar ni Hawaii, tepi pantai, gambar bunga-bunga. Nampak? Nah, lepas tu pakai kasut puas cukang, kasut buat kerja kuning. Lepas tu datang masjid. Orang kata apa? Orang kata gila. Malam tadi tengok waras lagi kuliah semalam. Pagi ni gila terus dia ni. Orang kata gila. Ni ramai orang gila dia ni. Tapi gila bukan gila Tanjung Rambutan lah. Gila mencampur-campur adukkan agama. Nah, separuh ikut Islam, separuh lagi ikut kafir. Gila tu. Ni yang berlaku. Dia kata jangan Islamik sangat. Ini bukan istilah Islamik tak Islamik. Bila kita mengaku agama kita Islam, makna daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu semua sekali. Bukan mana-mana yang kita nak je. Oh yang ni kita suka ikut, oh ni kita tak suka jangan ikut. Jadi agama apa begitu? Ni sebab nafsu. Pilih ikut yang mana suka je. Yang tak suka tak mau. Ada kata. Habis jadi wasak. Majlis maksiat lama tak apa. Bola berapa lama? Berapa jam bola? 90 minit, 1 jam lebih. Tu tak campur penalti lagi. Kalau seri. Nak? Tu bola. Nak menyanyi berapa lama menyanyi? Bintang anugerah bintang popular lah, Akademi Fantasia lah, sampai menangis-nangis habis 3 kotak tisu nangis. Nah, tapi bila kuliah agama, ustaz, bunyi tik-tik berhenti nah. Bukan masjid ni, tempat lain. Masjid ni okey. Contoh. Tu kata macam mana kita tu? Lepas tu ada hati nak masuk syurga, cik, pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Bila kita meletakkan agama, akhirat rendah, dunia tinggi. Macam mana? Ni macam mana nak jadi bi'abdihi dengan hamba Allah. Hamba Allah. Nak ikut Allah betul-betul dunia ni. Tapi kita hari ni bukan jadi hamba Allah, hamba dunia. Lepas tu dalam kitab apa nama tu, Tanbihul Ghafilin, kitab hadis tebal, dia ada cerita. Bila dipanggil mereka ni orang beriman ni, Allah tanya, siapa yang kamu besarkan masa hidup di dunia dulu? Kebanyakan orang akan kata, Allah, kami besarkan engkau wahai Tuhan. Allah kata, kazabta, pembohong, penipu, penista, pembohong kamu tipu. Terkejut dia. Kenapa pula? Ya, kamu sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, cuma dalam rumah aku, masjid sahaja. Luar daripada masjid, kamu besarkan dunia kamu, besarkan pangkat kamu, jawatan kamu, semua bahagian dunia kamu besarkan. Aku kamu kecilkan sekecil-kecilnya. Jadi kamu pembohong, penipu. Jangan kita jadi macam tu tuan-tuan. Bagaimana kita hidupkan kita di dalam masjid ni, kita besarkan Allah. Luar daripada masjid pun kita besarkan Allah. Masjid adalah tempat petunjuk. Apa yang kita buat di masjid, itulah kita buat di luar masjid. Sebab tu dulu-dulu
belum lagi ada dewan, balai raya dan sebagainya. Jadi orang dulu-dulu bila nak buat kenduri kahwin, dia buat kat mana? Masjid. Dan buat majlis apa pun, masjid. Masjid jadi tunggak. Sebab tu bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bangunan pertama Nabi bina bukan pejabat Nabi, bukan rumah Nabi, masjid. Masjid tunggak umat Islam. Masjid segala-galanya. Masjidlah dewan untuk umat Islam berkumpul. Masjidlah balai rayanya. Masjidlah tempat bincangnya. Sebab tu ada satu orang daripada negara yang lain, dia datang nak berjumpa dengan Khalifah Saidina Umar. Waktu tu Saidina Umar jadi Khalifah, datang nak jumpa Saidina Umar. Jadi orang tanya, mana pejabat Saidina Umar? Rakyat kat situ dia tunjuk kubah Masjid Nabi, Masjid Nabawi, situ. Kata tu rumah ibadat. Dia pun dekat, tanya lagi orang semua tunjuk situ juga. Last kali dia kata itu kan masjid. Ya, masjid itulah tempat pemerintahan Khalifah, dia kata. Saidina Umar ada di situ. Maka ini tunggak masjid. Masjid ni menjadi contoh. Menjadi apa yang kita buat di masjid, itu kita buat dekat luar. Tapi terbalik, buat kat masjid bukan main bagus, kat luar habis, terabu habis. Nak. Ada kadang-kadang ada orang semayang subuh kan main dengan baju Melayu, dengan kain pelekat apa semua. Habis mayang subuh tengok jogging kat taman depan zoo tu. Jogging kat taman seluar pendek. Kata tadi kain pelekat. Tadi masjid, dia kata. Ni bukan masjid. Macam tu pula. Tadi Islam, sekarang kafir. Kata. Cakap itu dia marah. Tapi itulah yang berlaku. Betul tak? Dulu-dulu, jadi bila kalau buat kenduri kahwin di pekarangan masjid, ada orang berani nak karaoke. Berani kena terajang untuk imam. Nampak? Sebab tu orang tak nak buat dah di masjid. Sebab satgi tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak boleh buat apa tu, maksiat lah. Tak boleh campur lelaki perempuan. Jadi banyak pantang larang. Padahal pantang larang itulah agama kita. Orang tak nak ikut agama. Nampak? Tu baru cerita walimatul urus, belum cerita lain lagi. Itu nak menunjukkan hari ni kita semakin jauh dengan agama. Last sekali masjid ni jadi apa? Jadi tempat semayang lah. Tak ada apa yang lain dah. Masjid elok sikit, buat kuliah pengajian. Okey lah sikit. Lain tak ada apa. Nampak? Masjid bukan jadi tunggak. Habis dah. Ini yang berlaku. Ini yang dakwah barat berjaya nak pesongkan kita. Padahal tengok dalam kisah ni, Allah buat perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Sekali lagi Allah tinggikan apa tu masjid. Bukan sebarang bangunan. Sebab tu ada satu orang, dia tanya, masa tu ada berlaku persidangan ulama' Melaka ni, makna orang alim, bincang bahas tentang ilmu muzakarah. Tiba-tiba ada satu audien ni, penonton ni, dia angkat tangan nak tanya soalan. Ya, dipersilakan. Saya nak tanya, air mandi jasad Nabi, bila Nabi wafat kan Nabi dimandikan, air jasad tu pergi mana? Dia tanya. Pergi mana? Siapa yang pegang air tu? Mestilah mulia sebab air tu jatuh atas jasad Nabi. Jadi dia tanya, mana pergi air tu? Ulama' ni tak boleh jawab. Dia tanya kawan dia sebelah, ulama' juga, semua tak boleh jawab. Dan kali ulama' ni kata, kita tangguhkan soalan ni. Saya nak balik rujuk kitab dulu. Saya nak cek kitab dulu. Nanti kita akan bahas balik esok. Balik malam tu, ulama' ni buka habis kitab-kitab dia. Habis dia bawa turun daripada rak dia. Yang ni buka, yang ni buka. Tak ada. Cari, tak jumpa. Sampai penat ulama' ni nak cari jawapan tu. Lah sekali dia tertidur. Dan sebab terlampau penat, akhirnya dia terlelap di atas kitab. Dalam tidurnya Allah kurniakan satu mimpi pada dia. Dalam mimpi tu dia nampak ada satu orang budak yang memegang pelita, dan berdiri di sebelahnya seorang lelaki yang bercahaya. Bila ditanya, maka lelaki bercahaya itu jawab, ana Rasulullah. Nabi, dia dapat mimpi Nabi. Dan ulama' tak pelik lah mimpi Nabi, iaitu air jasad engkau yang mulia wahai Rasulullah, ke mana perginya? Nabi tak jawab. Nabi tunjuk budak yang pegang pelita tu. Nabi tunjuk dia. Kemudian budak yang pegang pelita ni pun jawab. Dia kata, air jasad baginda Nabi SAW jatuh ke tanah, kemudian disejat naik ke langit.
Kemudian Allah turunkan air hujan. Mana tempat air hujan yang datang daripada air jasad Nabi jatuh kat tanah tu, maka tanah tu akan naik dibangunkan masjid. Maka setiap tapak-tapak masjid ialah air yang datang daripada jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia jawab gitu. Jadi habis-habis tu dia terjaga daripada tidur. Oh, dia kata sonok aku dah dapat jawapan. Dia tak sabar nak tunggu esok ni nak jawab. Jadi bila ni dia pun tanya, semalam ada siapa yang tanya hari tu? Dia kata, soalan mana pergi air jasad Nabi? Seorang ni pun dia bangun. Saya yang tanya. Dah dapat jawapan dia? Dia tanya. Ya, saya dapat dah jawapan. Jawapan dia pun ceritalah air tu disejak naik kemudian turun jadilah tapak-tapak masjid. Kan? Kemudian dia tanya, lelaki tu tanya kepada ulama tu, mana kamu dapat? Kamu rujuk kitab mana? Kata ulama tu, tak, saya bukan rujuk kitab, tapi saya bermimpi jumpa Rasulullah dan saya tanya sendiri pada Rasulullah. Kemudian orang tu tanya, adakah Rasulullah yang jawab? Bukan Rasulullah, tapi budak yang memegang pelita. Maka orang yang bertanya tu kata, akulah yang pegang pelita tu. Rupanya yang bertanya itulah dia yang dalam mimpi tu. Siapa dia? Syekh Muqtawali, seorang ulama besar, hebat. Nah, dia rapat dengan Rasulullah. Nak mimpi Rasulullah selalu. Ni. Jadi sebab tu masjid jangan buat main. Sebab tu dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqh tebal, kata walaupun masjid tu dah runtuh, tapi tapaknya masih lagi tapak masjid, boleh sunat tahiyatul masjid walau tak ada tiang, walau tak ada bumbung. Tapak tu tapak masjid. Masjid-masjid lama kan, dah naik semak ke apa, masih lagi dikira tapak masjid sampai kiamat. Tak ada siapa boleh ambil haram. Lepas tu orang dulu-dulu dia niat wakaf buat masjid, kekal wakaf tu sampai kiamat. Atas ketah hitam putih itu lain cerita. Wakaf niat pada Allah kekal sampai kiamat. Siapa rampas hak Allah. Berperang dengan Tuhan, jangan main-main. Sebab tu kedudukan masjid tu tinggi, mulia. Apatah lagi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebab tu ada adabnya di masjid, kena jaga. Jangan buat lebih kurang. Sebab tu antara pesanan guru kami, dia kata kalau masjid tu masjid lama kita nak runtuh, kita nak buat masjid baru. Masjid lama, masjid kayu kan, nak buat masjid batu lah, sebab dah berlalu zaman yang begitu lama, beratus-ratus tahun dah. Kita pun nak runtuh masjid lama, nak buat masjid baru. Jangan buang kayu-kayu masjid lama tu. Ulama larang. Habis macam mana nak buat? Sebab itu harta wakaf orang ramai, jangan buat main-main. Maka tanam bawah dia, kata ulama. Kita nak buat base ni, tapak dia, tanam bawah ni. Jadi maknanya kayu tu tetap kekal dalam masjid. Maka pahala orang yang wakaf tetap berjalan. Ini dah lah buang. Lepas tu ada yang berebut benda tu, Tok Imam dengan Tok Bilal, saya cop pintu saya ambil tingkap dah lah, dia kata. Buat balik. Harta wakaf tu jangan main-main. Dosa sampai ke mati. Harta wakaf mana boleh ambil? Hak Allah. Kan? Tak kira kayu dia ke, tiangnya ke, tingkapnya ke, pintunya ke, itu barang wakaf semua, barang masjid ni. Kan? Ni ada orang, saya dapat aduan kata tempat mana tahu? Sejadah pun diambil, sejadah masjid ni. Sampai tak boleh, tak ada duit sangat ke nak beli sejadah. Sejadah masjid diambil. Kalau terambil, lupa lepas tu letak balik, tak apa. Ni memang ambil buat harta tu. Kan? Tak boleh, barang wakaf. Rehal-rehal, barang wakaf. Kipas dia bawa balik. Rumah tak ada kipas, dia ambil kipas masjid. Ada yang ni musim-musim Covid ni, ada CCTV tembak kat tempat nak apa scan tu kan. Dia bawa balik tempat scan tu. Lagi kuasa. Tempat scan pun dia curi. La ilaha illallah. Ni kata. Mana boleh, ni semua adalah milik Allah. Nah, tu kait dengan masjid. Jadi semua kisah ni dia ada kait kemuliaan sebagai hamba, masjid, dan juga malam. Sebab tu dijalankan Nabi ni lailan, pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Kerana malam ni penuh dengan 1001 rahsia. Sebab tu apa-apa pun Islam ni selalunya bermula dengan malam. Raya mula dengan malam, Ramadan mula dengan malam. Satu Ramadan bukan pagi tu, malam tu maghrib tu mula dah satu Ramadan. Mula dah kita buat tarawih apa semua. Raya pun satu Syawal bukan pagi esok,
pagi esok semayang raya, tapi malam dah mula dah takbir raya malam tu dah. Semua dengan malam. Malam. Kenapa malam? Sebab Allah nak tunjukkan permulaan hidup kita macam malam, yakni gelap. Semua kita bermula dengan gelap, menjelang pagi jadi terang. Apa terang tu? Cahaya matahari. Cahaya matahari itulah ibaratnya cahaya Allah. Asal kita ni jahil, apa pun tak erti, macam malam yang gelap. Gelap tak ada apa. Hati kita gitu. Kemudian kita mencari Allah, Allah datangkan cahaya. Akhirnya kita nampak cahaya Islam, cahaya Allah. Begitulah jadi. Dan Allah silih gantikan siang dan malam sebagai tanda. Itulah sifat kita manusia. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kan? Kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Kadang-kadang rajin, Tok Siak tak sampai lagi, dia sampai dah. Dia pula komen Tok Siak, apa punya Tok Siak lambat, dia kata. Kadang-kadang dia paling lambat, orang tahiyat akhir dah baru dia masuk. Jadi gitulah hidup kita ni. Lepas tu bila kita tahu hidup kita ni kejap elok, kejap tak elok, doa pada Allah, ya Allah, aku tahu hidup aku ni kejap elok, kejap tak elok, tapi ambillah aku dalam keadaan elok. Jangan ambil ketika aku tak elok, sebab kita lebih tahu sikap diri kita macam mana. Jadi itu semua ada hikmah-hikmahnya. Setiap apa yang ada pada ayat suratul Isra ayat pertama ni yang kita dapat kongsikan sedikitlah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram mi ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Itu taraf hamba tadi yang kita hurai. Dan pada waktu malam. Kenapa malam? Kerana malam ni sangat hebat. Dan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa, nak menunjukkan peranan masjid yang sangat dahsyat. Jadi itu baru dapat kita kongsikan sedikit sahaja. Banyak lagi sebenarnya cerita tentang Isra' Mi'raj ni terlampau panjang. Nah, jadi kita pun tak berhasrat nak teruskan dah. Sebab tengok pun nak dah mula urut kaki pun 4 kali dah. Jadi cukup-cukuplah setakat ni malam ni yang dapat kita kongsikan. Kalau tak banyak pun sedikit kita dapat suntikan kefahaman dan kita faham betapa besarnya peristiwa ni. Macam saya sebut tadi, kalau nak betul-betul faham cerita ni, dia tak boleh dengan buat ceramah ni saja. Dia buat dalam bentuk daurah ke, atau pengajian kitab bersiri ke. Kena mengaji satu kitab baru kita nampak jalan cerita tu satu. Baru kita nampak betapa hebatnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ni. Yang ni kita dapat petik sikit-sikit yang mana mampu je lah. Itu pun baru hurai ayat je, belum hurai ceritanya keseluruhan. Jadi moga-mogalah dapat memenuhi hasrat pihak masjid. Kalau tak dapat, saya mohon maaf lah. Itu yang dapat, yang mampu saya kongsikan sepanjang 1 jam kuliah kita daripada pukul 8 ni sampai 9.10 terlebih 10 minit sikit. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni ceramah kita tentang Isra' wal Mi'raj. Moga-moga sedikit sebanyak kita mendapat kefahaman tentang apa yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita dapat ambil pengajarannya dan ibrah daripadanya, insya-Allah. Dan jadi macam biasa, kat luar tu ada sedikit produk perniagaan. Yang dekat dengan pintu tu nasi yang dekat dengan pintu tu percuma, tapi yang jauh sikit tu bukan percuma, satgi dia ambil juga elok je buat balik. Yang tu itu jualan jualan amal. Baik, jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma, insya-Allah, untuk bantu pondok Tok Guru kita, Tok Guru Siddiqna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.